Boleh Syahid? Kan kita baca dulu. Kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca dari surah Al-Baqarah, sambung pada muka surat 42 pada ayat 255, iaitulah pada ayat kursi. Pada ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, pemilik, penguasa, pencipta dan pentadbir sekalian alam. Dialah Allah yang kita sembah dan kita puja, dan dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa, dan dialah juga satu-satunya yang berhak untuk disujud. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji dan pujian yang kita sebut tadi bukanlah sebagai satu ritual atau upacara majlis sahaja, tidak, melainkan biarlah dia hadir dari hati yang benar-benar ikhlas, tulus dalam memuji, kerana Allah Subhanahu wa taala selayaknya dia dipuji, kerana segala nikmat yang ada pada kita hari ini, dari pendengaran, pertuturan, penglihatan, hidupnya kita, bercakapnya kita, berfikirnya kita, amannya kita, ada tempat tinggalnya kita, semua yang kita ada dalam hidup ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita sebahagian dari hamba-Nya yang bersyukur kepada Allah. Baik, hari ini sambungan kita pada huraian dari surah Al-Baqarah ayat 255, iaitulah ayat kursi. Pada minggu lepas kita baca dah ayat kursi ini, dan kita katakan bahawa dia adalah sebaik-baik ayat dalam Al-Quran. Dia adalah sebaik-baik ayat dalam Al-Quran. Dan sebaik-baik surah dalam Quran adalah Al-Fatihah. Kalau sebaik-baik ayat adalah ayat kursi, sebaik-baik surah adalah surah Al-Fatihah. Jadi kita juga dah baca berkaitan dengan fadilat dia. Di antara fadilat ayat kursi ialah siapa yang baca dia sebelum tidur diselamatkan dari gangguan syaitan. Selain daripada itu, kelebihan dia juga ayat kursi ini, sesiapa yang mengamalkannya baca selepas salat fardu, maka tidak ada yang menghalangnya masuk syurga melainkan mati. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang baca ayat kursi selepas setiap salat fardu, tidak ada yang menghalangnya masuk syurga melainkan mati. Maknanya
Kalau dia amal ayat kursi ni, insya-Allah dia ahli syurga. Kenapa dia tak masuk syurga lagi? Hanya kerana dia belum lagi mati. Kalau dia meninggal, insya-Allah dia ahli syurga. Itu kelebihan fadilat ayat kursi. Jadi kita baca setiap kali nak tidur, dan kita baca setiap kali selepas salat. Ini fadilat dari hadis yang sahih. Sebab itu saya pesan kepada semua jemaah kita, dan pesanlah kepada orang-orang lain juga, jangan tinggalkan ayat kursi selepas setiap salat fardu. Sebahagian imam bila dia nak cepat, dia baca Fatihah, padahal Al-Fatihah ni tak termasuk dari zikir selepas salat. Al-Fatihah ni adalah rukun di dalam salat. Setiap rakaat dibaca surah Al-Fatihah, kan? Lepas daripada salat tidak lagi dibaca, ataupun tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah ayat kursi. Jadi fadilatnya jelas. Apa yang baca ayat kursi selepas setiap salat, tidak ada yang menghalangnya masuk syurga melainkan mati. Jadi sama-samalah kita amalkan dia. Hari ni kita nak sambung lagi, iaitulah tentang makna dia. Ayat Quran ni dia bukan jampi yang tidak difahami. Buat halau hantu contohnya. Baca ayat kursi, buat halau hantu. Hantu takut ayat kursi. Tapi awak sendiri tu faham tak ayat kursi? Tak faham. Maknanya syaitan lagi faham dari satu sudut. Pasal syaitan lagi. Nah, kita ni gantung kat rumah, sambil-sambil tu buat benda lain. Kadang-kadang buat maksiat pun ada. Tak? Baca ayat kursi tapi tak faham. Jadi kita nak hari ni, kita memahami inti kandungan ayat kursi. Pasti dia memiliki makna yang agung, kerana fadilatnya yang agung. Baik, apa fadilat dia? Apa inti kepada ayat kursi? Kita baca. Mudah-mudahan kita fahami maknanya setiap kali kita baca ayat kursi. Baik, pertama sekali ayat kursi didahulukan dengan Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ini kunci dia kepada kehidupan kita. Iaitulah ayat ini dimulakan dengan tauhid. Maksud tauhid, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Jadi ayat ni mula-mula sekali ialah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita perhatikan, semua yang agung dalam Quran ni akan berkisar tentang tauhid. Saya nak pesan pada semua jemaah kita dan semua yang dengar, kunci kepada segala kebahagiaan dunia akhirat berada pada kalimah tauhid. Kerana dia adalah kuncinya syurga, dan dia adalah kuncinya keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan diciptakan kita dan seluruh alam semesta ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan semua yang agung berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan ayat-ayat dalam Quran, adalah di dalamnya ada tauhid kepada Allah. Kerana keagungan Allah itu yang paling besar. Sebagai contoh, Al-Fatihah awal mula-mula Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan pada dalamnya ada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Erti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kita tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak minta tolong melainkan Allah. Dalam ayat kursi ada Allahu la ilaha illahu. Kalau kita baca dalam zikir doa Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan Nun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tauhid. Jadi sebab itu, dan kalau kita duduk di padang Arafah, zikir yang paling agung
waktu orang duduk di padang Arafah ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebab itu kita ni kena tahu bahawa kehidupan kita ni yang paling utama adalah tauhid. Iaitu apa maksud tauhid? Tidak menyembah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat la ilaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ni diawali dengan inti dia adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pula huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha al-hayyu, yang maha hidup. Al-qayyum, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya. Dua sifat ni antara sifat yang agung lah, bukan antara yang paling agung. Disebut sebagai Ismullahil A'zam. Kita dah sebut pada minggu lepas. Antara nama Allah yang paling agung selepas daripada nama dia Allah ialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kerana itu Nabi SAW menyatakan kepada kita bahawa dalam Allah ni dia ada namanya disebut sebagai Ismullahil A'zam. Allah memiliki nama yang agung. Siapa yang berdoa dengannya pasti akan mustajab. Pasti akan mustajab. Dan carilah dia dalam 3 surah, surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Taha. Maka bila para ulama Hisham bin Urwah, Hisham ibn Ammar, khatib Dimashq, dia cari-cari dalam surah 3 ni, dia mendapati dalam 3 surah ni ada ayat-ayat yang agung dan ada padanya sifat Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi sebab itu kita selain daripada doa ayat kursi, kita baca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Makna dia apa? Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha kekal pentadbirannya. Baik. Kemudian sifat Allah lagi. Dia bila berbicara tentang Allah, dia akan jadi agung. Bicara kita ni kalau tentang Allah aja paling agung. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang tidak mengantuk apatah lagi tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Maknanya semua yang berlaku dalam hidup dalam dunia ni tidak terlepas daripada pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila orang berdoa bila orang baca ayat kursi ni, dia akan selamat. Kerana apa? Kerana Allah tidak pernah tidur dan apatah lagi mengantuk. Tidak pernah mengantuk apatah lagi tidur. Assalamualaikum. Ni lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya atau miliknya ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dahlah dia tu maha hidup, maha kekal kekuasaannya, tidak mengantuk, tidak tidur, tidak mengantuk, tidak tidur. Ini menunjukkan sifatnya yang agung dan sempurna. Hidup bukan setakat hidup, mengantuk pun tidak. Apatah lagi tidur. Maha hidup. Kita ni hidup kita, tapi waktu kita tidur memang tak tahu apa dah. Nah, usahakan tidur. Mengantuk kita pun dah mamai dah, tak sedar dah.
Bawa kereta tengah mengantuk tu kat steering pergi macam ni. Kejap-kejap kiri, kejap-kejap kanan. Pasal apa? Mengantuk. Kalau tidur, micro sleep je. 2 saat je tidur. Disaster. Bayangkan, tiba-tiba, ni ayat ni sebenarnya nak jawab kepada selain daripada kita boleh guna sebagai jawapan orang yang menyembah Tuhan yang mereka dakwa Tuhan dia mati untuk dia. Agama apa yang kata Tuhan dia mati untuk dia? Kristian. Orang Kristian, dia anggap Tuhan dia mati untuk dia. God died for you, dia kata. Tuhan ni mati untuk kamu. Sebagai apa? Sebagai penebus dosa. Jadi ada seorang pendakwah, nama dia Dr. Syabir Ali. Viral dia dalam media sosial, YouTube dan Facebook. Bila dia berdebat dengan orang Kristian, orang Kristian tu nak mempertahankan dakwaan bahawa Tuhan ni mati. Tuhan mati untuk sacrifice diri dia, menebus dosa-dosa hamba dia. Jadi dia kata, mu pergi ke mana-mana pun Tuhan tu duduk atas, Tuhan 3, 1 dalam 3, 3 dalam 1. Pergi ke mana-mana pun tak boleh nak pergi. Kalau mu kata Tuhan ni hak mati, hak Tuhan atas macam mana pula? Lepas tu dia kata, kalau hak ni mati, hak atas pun mati. Pasal dia satu je. Kalau Tuhan mati, Syabir Ali kata, lagi aku tak boleh terima. Pasal apa mu tak boleh terima? Kalau Tuhan tu mati, siapa nak jaga alam semesta? Betul tak? Idea kata Tuhan ni boleh mati, 1 saat saja sudah cukup huru-hara. Kita nak bawa kereta pun micro sleep tu, 1 saat, 2 saat pun disaster. Tiba-tiba manusia terima Tuhan dia mati untuk menebus dosa. Kalau Tuhan mati, siapa nak jaga alam semesta? Jadi kita sebagai orang Islam, akidah kita pertama, Allah ni Tuhan yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah melainkan dia. Antara sifat dia, dia maha hidup. Antara sifat dia, dia maha kekal kekuasaannya, berdiri dengan sendiri buat selama-lamanya. Tidak tercabut kekuasaan dia, tak terkalahkan kekuasaan dia. Dan hidupnya dia, hidup yang sempurna dalam keadaan tidak tidur apatah lagi mengantuk. Atau tidak mengantuk apatah lagi tidur. Dan kekuasaan dia Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia memiliki segala yang ada di langit dan dia memiliki apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idni. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idni. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Camkan ayat ni baik-baik. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idni. Tidak ada yang boleh memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Apa maksud syafaat? Pertolongan. Tidak ada seorang pun daripada makhluk boleh memberi pertolongan kepada orang lain di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Faham tak? Contoh dia macam mana? Ayat ni memberikan contoh, memberikan makna atau memberikan salah satu daripada 2 syarat kepada syafaat. Syafaat ni pertolongan. Okey. Pertolongan di sisi Allah ni kita harap untuk kita selamat daripada azab Allah. Syafaat ni kita harapkan untuk selamat dari azab Allah. Syafaat di dunia tu minta tolong-tolong macam ni lah. Nak minta kerja, minta syafaat kan ada saudara kita ni. Tu syafaat dunia lah. Ni syafaat akhirat ni. Bila tiba-tiba seorang tu diputuskan untuk masuk ke neraka. Syafaat ni ada 6 kategori syafaat. 6
6 kategori syafaat. 3 khas untuk Nabi Muhammad sahaja. 3 lagi umum untuk sekalian orang soleh, para nabi, para malaikat, para salihin, para syuhada, dan semua orang yang beriman kepada Allah. Termasuklah amalan-amalan juga boleh bagi syafaat. Puasa boleh bagi syafaat, Quran boleh bagi syafaat. 3 bentuk syafaat khas untuk Nabi. Syafaat apa untuk Nabi? Cerita akhirat dah ni, cerita akhirat ni. Syafaat Nabi yang pertama sekali, syafaat teragung, syafaat uzma kita panggil. Syafaat uzma ni syafaat untuk diadili manusia. Bila seorang tu berada di padang mahsyar, berapa lama dia duduk? Ratusan ribu tahun. Ada yang kata sebut 500,000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana. 50,000 tahun. 50,000 tahun akhirat. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana. 50,000 tahun. Duduk di padang mahsyar. Buat apa ni? Duduk begitu. Berdiri, matahari atas kepala. Tak lagi ke mana. Ahli syurga ke, ahli neraka ke, duduk je di padang mahsyar. Bukan duduk, tak berdiri je di padang mahsyar. Tak bergerak ke mana-mana. Selama 50,000 tahun. Sehingga akhirnya mereka minta siapa yang boleh tolong kita berbicara dengan Allah supaya Allah adili manusia. Bila Allah adili manusia, barulah yang ke syurga boleh ke syurga, yang ke neraka dihumbankan ke dalam neraka. Hari tersebut hari yang dahsyat. Jadi manusia tak tahu nak minta tolong siapa. Pergi jumpa dengan Nabi Adam AS. Kata dia, Nabi Adam lah boleh tolong kita. Pasal Nabi Adam ni manusia pertama, mesti Allah Ta'ala, mesti dia boleh minta dengan Allah. Pergi jumpa dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam kata, tak boleh, aku takut kepada Allah. Dan kan dia ni Adam, manusia pertama. Hari ni Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka sepertinya sebelumnya. Hadis buat macam tu. Dan Nabi Adam kata, akulah yang keluarkan kamu daripada syurga. Makna dia sebut dosa dia dan dia takut kepada Allah disebabkan dosa tersebut. Dan hari ini dia kata apa? Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sepertinya sebelumnya. Lalu Nabi Adam kata, kamu carilah orang lain, aku tak berani. Pergi cari Nabi lain. Cari Nabi mana? Nabi Musa. Tak berani juga. Dan Nabi Nuh, beberapa Nabi lah dia sebut. Turutan dia lepas Nabi Adam, Nabi Nuh pun dicari, Nabi Musa pun dicari, Nabi Ibrahim pun dicari, Nabi Isa pun cari. Semua ni cari. Hal yang disebut dalam hadis. Nabi Nuh pun tak berani, Nabi Ibrahim pun tak berani, Nabi Musa pun tak berani, Nabi Isa pun tak berani. Nabi-nabi ni, level nabi-nabi. Sampailah jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata, ana laha, aku boleh minta. Tapi Nabi bukan bagi syafaat, Nabi boleh minta syafaat. Ingat. Lepas tu apa Nabi buat? Nabi berdoa, bersujud kepada Allah, memuji Allah dengan puji-pujian yang tidak pernah Allah dipuji sepertinya. Sampailah waktu yang lama, tak tahu berapa kadar lama puji-pujian tersebut.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak sal tu'ta. Wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu, mintalah apa yang kamu nak, kamu akan diberikan. Masa tu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, ya Allah, mintalah agar Allah adili manusia. Jadi syafaat Nabi itu minta dengan Allah untuk Allah adili manusia. Bererti syafaat ni tidak boleh diberikan melainkan dengan izin Allah. Ni orang ada baca ayat kursi pergi doa dengan Nabi, minta syafaat dengan Nabi, minta syafaat ni tak minta dengan Nabi, syafaat ni minta dengan Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami syafaat Nabi-Mu. Macam tu. Minta dengan Allah, kerana Allah dialah pemilik syafaat. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat ni semua milik Allah. Tidak ada yang boleh bagi syafaat melainkan dengan izin Allah. Mana bukti dia? Ni ayat kursi. Itu syafaat pertama. Nabi saja, orang lain tak boleh. Syafaat yang kedua milik Nabi saja juga, iaitulah syafaat nak memasukkan orang yang beriman ke dalam syurga. Setelah berlaku diadili, ahli syurga diputuskan masuk syurga. Okey? Setelah daripada ahli syurga masuk syurga, diputuskan masuk syurga, maka berbondong-bondonglah ahli syurga pergi nak masuk syurga. Sampai depan syurga tak boleh masuk lagi. Sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dibukakan pintu syurga. Barulah dibukakan pintu syurga dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagindalah orang yang pertama masuk syurga. Maka dengan sebab syafaat itu, umat dia barulah boleh masuk syurga dan umat Nabi jadi yang pertama masuk syurga. Jadi Nabi Muhammad, syafaat yang kedua ialah syafaat memasukkan orang yang beriman ke dalam syurga. Ini khas Nabi Muhammad je. Tidak ada orang yang boleh masuk syurga sebelum dibukakan pintunya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agungnya umat ini. Dan syafaat yang ketiga khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah meringankan azab ahli neraka. Meringankan azab ahli neraka, iaitulah berlaku kepada pakcik dia Abu Talib. Abu Talib ni diringankan, tapi tak boleh keluarkan daripada neraka kerana dia tidak beriman. Disebut dalam hadis, Abu Talib ni diringankan azab sebab dia banyak tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu hidup dulu. Tapi dia tetap tak boleh keluar daripada api neraka. Tiga lagi bentuk syafaat umum untuk semua orang soleh, termasuklah para syuhada, para siddiqin, para malaikat. Iaitulah yang kategori keempat lah lepas tu. Menyelamatkan seseorang dari api neraka. Apa maksud menyelamatkan? Sebagai contoh, orang ni lepas diadili, keputusannya dia kena masuk neraka. Lalu ada orang soleh ataupun orang beriman ataupun amalan dia yang baik, lalu dia diberi syafaat, tak payah masuk neraka, diselamatkan daripada neraka, terus masuk syurga. Ini diselamatkan. Sama ada diselamatkan dengan keampunan, rahmat dan seumpamanya, tu umumlah. Tapi key dia ialah syafaat untuk tidak masuk neraka, diselamatkan daripada api neraka. Semua orang beriman, siapa-siapa pun. Tapi kita akan sebut hujung nanti syarat dia lah. Ni semua orang beriman, malaikat ke siapa boleh bagi.
Yang kelima, syafaat mengeluarkan ahli neraka dari neraka. Yang tadi selamat tak perlu masuk. Okey, yang ni kena masuk dulu. Masuk dulu, lalu Allah Ta'ala dengan rahmatnya tanya siapa-siapa, kemudian dikeluarkan hamba yang dalam neraka ni keluar masuk syurga. Ni dikeluarkan daripada neraka ke syurga. Dan yang terakhir, syafaat yang terakhir ialah diangkat darjat ahli syurga kepada kedudukan yang lebih mulia, lebih tinggi dan mulia. Lebih tinggi dan mulia. Masuk syurga dah dia. Tapi oleh kerana ada pemberi syafaat kepada dia, lalu diangkat darjatnya lebih tinggi. Seperti syafaat ahli keluarga. Ya. Dalam kita dalam masuk syurga ni, mudah-mudahan kita ahli syurga. Allah Subhanahu wa taala sebut, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka dengan zuriat-zuriat keturunan mereka. Jadi tak mustahil kalau salah seorang daripada ahli keluarga kita, pasangan kita ke, zuriat kita ke, anak-anak kita ke, tiba-tiba dia duduk darjat tinggi. Kita ni masuk duduk darjat bawah sikit. Tak ada lalu kelas tu. Dah. Dari syurga ni hak bawah tu pun dah high class dah. Cuma hak ni lagi tinggi kedudukan dia. Tiba-tiba si anak ni minta ayah dia diangkat pada darjat kedudukan yang tinggi. Ni tak kira lah anak tu hafal Quran ke, anak tu rajin solat ke, anak tu yang penting anak yang soleh atau pasangan yang soleh. Kalau suami tu mari hantar je bini dia ni mari ngaji. Lepas dia minum kedai kopi. Contoh lah, dia duk minum je, tukar hantar je. Dalam syurga nanti tiba-tiba isteri dia tinggi kedudukan pasal duk rajin mari kelas ngaji kan. Suami dia ni boleh pahala hantar je, lain duk minum kedai air kopi kedai. Contoh. Sampai masuk syurga, isteri dia kata, ya Allah, mana suami aku? Ada duk bawah. Angkat darjat dia naik, berada pada kedudukan yang sama. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami ni ahli jihad, meninggal mati syahid, isteri duduk di rumah, duduk jaga anak-anak. Bila sampai akhirat nanti, kedudukan suami pada syurga yang tinggi, para syuhada, dia tengok mana isteri dia. Ya Allah, tu isteri aku tu, diangkat darjat dia pada kedudukan yang tinggi sesuai dengan darjat suami dia. Ini syafaat. Agungnya syafaat ini. Baik. Keenam bentuk syafaat. Keenam bentuk syafaat, syarat dia ada dua. Syarat pertama pada pemberi syafaat, syarat kedua pada penerima syafaat. Syarat pertama, pemberi syafaat mesti dapat izin dari Allah. Ini ayat ni jugalah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Tidak ada seorang pun boleh memberi syafaat melainkan dengan izin Allah. Syarat yang kedua ialah redha Allah pada penerima syafaat. Mana kalau orang tu nak bagi syafaat kepada orang kafir, boleh tak? Tak boleh. Orang kafir tidak akan dapat menerima syafaat sedikit pun. Pasal Allah tak redha. Dan seseorang tu pun kita tak tahu bila dia boleh menerima syafaat. Sebab syafaat ni dia ada beberapa batch. Bahasa mudahlah. Beberapa batch. Mula-mula diberi syafaat uzma tu semua orang lah. Bila dah masuk neraka, maka dikeluarkan daripada neraka bertahap-tahap. Hak paling terakhir Allah Ta'ala tengok
siapa yang ada dalam hati dia 1 dinar, sebesar dinar dari iman, keluar. Lepas tinggal lagi. Lepas habis keluar belaka, siapa yang ada dalam hati dia apa tu? Sebesar zarah daripada iman. Sehingga akhirnya dikeluarkan. Lalu yang tinggal dalam neraka ialah orang-orang yang tidak beriman sama sekali. Cuma tahap bila nak dikeluarkan tu bertahap-tahap. Allah redha hak mana baru boleh keluar. Kalau Allah tak redha, tak boleh. Syafaat tu tidak akan berlaku. Kerana itu sekali lagi saya kata, syafaat ni kalau kita nak, minta dengan Allah. Cara dia, ya Allah, kurniakanlah kepada kami syafaat Nabi. Kurniakanlah kepada kami syafaat dari orang-orang yang salih. Minta dengan Allah. Kerana syarat dia ada 2. Tak berlaku dari pemberi syafaat melainkan dengan izin Allah, dan tidak berlaku kepada penerima syafaat melainkan dengan redha Allah. Okey, tu maksud dia man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Sambungan lagi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Allah ni dia tahu belakang. Sedang kita makhluk ni tidak tahu melainkan apa yang Allah bagi tahu. Kita duk claim kita hebat, zaman ilmu teknologi ni, kita rasa ilmu kita banyak. Padahal ilmu kita tu baru beberapa cubit yang Allah izin untuk kita tahu. Kalau tanya doktor, banyak lagi benda hak dia tak tahu punca kenapa dia berlaku. Dalam dunia ni banyak lagi misteri yang orang tak tahu. Sebab apa? Ilmu Allah ni sangat luas. Kita jangan mendawik dada, aku tahu banyak begini. Tak. Tidak ada satu ilmu yang manusia tahu melainkan Allah izin dia tahu. Kalau tidak, tak akan berlaku. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Maha meluasi, luasnya kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah meliputi langit dan juga bumi. Ni nak masuk ayat kursi ni. Kursi ni apa? Sudah. Kursi. Kita kalau bahasa kita kursi kerusi lah. Tapi kursi Allah ni bukan kursi kita. Kursi ni disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-kursiyu mawdi'ul qadamaini. Kursi ni tempat letak kaki. Tempat letak kaki. Dia gini. Allah ni, sebelum kita cerita lebih lanjut, kita kena ada kaedah asas. Walaupun kita cerita berkaitan dengan Allah ni, kita tak akan boleh bayangkan dia. Nama sahaja yang kita boleh faham. Dan kita boleh faham berkaitan dengan dunia sebagai bentuk asas kefahaman, tetapi hakikat yang sebenar tidak ada yang tahu melainkan Allah. Sebagai contoh, kita ambil yang rendah dulu dalam syurga.
Bila Allah Ta'ala sebut dalam syurga ada khemah, kita fahamlah khemah. Tapi apakah khemah dalam syurga sama dengan khemah dalam dunia? Tak sama. Macam mana khemah dalam dunia syurga? Wallahu a'lam. Bila sebut dalam syurga ada sungai daripada susu, kita fahamlah susu tu. Sungai tu kita faham bahasa dia. Macam mana sungai dalam syurga? Tak tahu. Kita tahu bidadari ni cantik. Tapi macam mana rupa bidadari? Tak boleh nak bayang. Itu baru makhluk dia. Allah ni lagi tinggi daripada sekalian makhluk dia. Dan kursi Allah, arasy Allah ni lagi tinggi daripada kedudukan syurga. Baik. Itu asas basic dia. Saya nak kata apa? Fahami makna dia berdasarkan bahasa, cuma realiti dia serah pada Allah. Faham? Itu asas kaedah ni. Sebelum kita sebut ni, berkaitan dengan alam ghaib, kita faham dari sudut bahasa, tapi realiti dia lebih tinggi daripada tu, dan hanya Allah Ta'ala yang maha tahu. Baik, arasy, kursi. Apa benda ni arasy dengan kursi? Arasy ni dari satu sudut bahasanya ialah singgah sana. Kursi ialah tempat letak kaki yang ada di singgah sana. Bagi seorang raja, dia ada singgah sana, dia ada kursi, tempat letak kaki. Raja lah. Yang paling agung tempat kedudukan dia singgah sana, dan kemudian kursi. Itu pada raja dunia. Allah Ta'ala, dia ada arasy, dia ada kursi. Tapi arasy Allah bagaimana kita tak tahu, kursi Allah bagaimana kita tak tahu. Cuma dalam ayat ni Allah gambarkan kursinya. Kursi dengan arasy mana besar? Arasy. Kursi lagi kecil dari arasy. Boleh faham? Nak sebut agungnya Allah ni. Arasy kecil besar. Kursi kecil. Langit dan bumi kecil ke besar? Banding tiga ni, arasy, kursi, langit, bumi. Saya sebut dulu. Arasy besar. Kursi ni kecil lagi daripada arasy, sebab dia sebahagian daripada arasy, duduk sebahagian daripada arasy. Arasy besar, kursi kecil. Langit dan bumi lagi kecil daripada kursi. Paling kecil langit dan bumi. Besar sikit kursi, besar lagi arasy. Kalau orang tanya, Ustaz mana, macam mana Ustaz boleh kata lagu tu? Ayat Quran. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Maknanya langit dan bumi ni nak banding kursi, kecil je. Dan kursi yang besar berbanding langit dan bumi, bila dibanding pula dengan arasy, arasy lagi besar, kursi jadi kecil. Ada satu hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Nabi SAW menyatakan bandingan kursi dengan langit dan bumi adalah seperti segelung besi. Halaqah ni satu rantai besi, yang tercapak di tengah padang yang luas. Kahalaqatin fil falah.
Langit dan bumi kita rasa kita ni besar dah kita ni. Kita rasa kita ni besar. Bila banding dengan kursinya Allah, rupa-rupanya langit dan bumi ni kecil. Seperti segelung besi di tengah padang pasir yang luas. Kecil ya kita ni. Sebelum ni kita berasa pun kita besar. Bila orang tengok dengan teleskop tu, tengok langit yang begitu luas, barulah kita rasa, Allah, rupanya kita ni kecil je. Tu baru hak sudut kita boleh pandang. Hak kita tak boleh pandang lagi luas. Saya pernah tengok dalam video kan, orang tunjuk gambar bandingan matahari, bulan. Mula-mula dia ambil gambar bumi kan, satu planet. Bumi banding matahari, kecil ya bumi. Lepas tu galaksi Bima Sakti, kecil lagi bumi. Lepas tu banding pula galaksi lain, lagi kecil. Banding pula bintang-bintang yang besar ni. Bumi ni kecil, bintang tu lagilah besar. Dan bintang yang besar tu duduk dalam galaksi alam semesta ni terlalu luas. 7 lapis langit tu dibanding dengan kursi Allah, tiba-tiba hak kursi tadi kecil, besar, langit dan bumi tiba-tiba jadi kecil, kursi tu jadi besar. Banding pula arash, kursi tu jadi kecil, arash tu jadi besar. Kalau bandingan kursi langit dan bumi itu seperti segelung besi di padang pasir yang luas, bagaimana pula bandingan kursi yang besar tadi dengan arash yang lebih besar? Nabi SAW sebut, bandingan kursi dengan arash sama seperti bandingan kursi dengan langit bumi. Mana yang tadi kecil macam ni, segelung besi di padang pasir, bila kursi itu banding arash, kursi itu pula segelung besi di padang yang luas. Jadi kalau kita tanya, apakah makhluk yang paling besar? Teka-teki. Siapa boleh jawab boleh hail. Apakah dia makhluk yang paling besar? Jawapan dia arash. Makhluk Allah yang paling besar adalah arash. Adalah arash. Kecil pada arash, kursi. Kecil lagi daripada kursi, langit dan bumi, seluruh alam semesta ni. Dan kita ni hanya satu titik sahaja. Daripada semua tu, tiba-tiba berasa kita ni besar. Sombong kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca ayat kursi ni, sepatutnya yang kita rasa ialah keagungan Allah. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma, dan tiada yang dapat menjadi keberatan kepada Allah, dan tidak menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Keduanya makna langit dan bumi. Jadi ayat ni menunjukkan besarnya kekuasaan, keagungan Allah. Setakat jaga langit dan bumi itu kecil je bagi Allah. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi kedudukannya dan maha besar kekuasaannya. Lalu bila kita faham ayat ni, kita akan rasa betapa agungnya Allah. Sebab tu bila dibandingkan ayat kursi, syaitan tak, bila dia dengar ayat ni tentang kebesaran Allah. Sebab tu kalau orang yang nak berani nak lawan syaitan, dia baca-baca tak berjadi, dia baca-baca tak jadi. Sebab apa? Sebab dia rasa dia besar boleh baca ayat kursi. Betul tak? Sepatutnya bila dia baca ayat kursi, dia rasa dia kerdil, kekuasaan yang besar tu milik Allah. Saya hari tu pergi, orang ajak bomo, kita tak pandai, orang suruh jadi tok bomo, pergilah.
Saya kata tak pandai lah. Ada seorang ustaz kata pergilah, tak pandai pun. Saya kata tak pandai. Nak pandai apanya? Bukan kita yang menyembuhkan. Dia kata, kita pergi baca je. Kalau di saat kita pergi tu, kita niat kita yang nak menyembuhkan dia, kita nak ruqyah dia, kita yang boleh baca yang tak jadilah, dia kata. Pasal apa? Sebab kita. Tapi kalau kita pergi ni dalam keadaan lemah, kita kata aku ni pergi tukang baca je, hak nak lawan dia tu Allah nu. Dia kata gitu kat saya. Ustaz Zainal, dia ngajar sini ke? Ustaz Zainal. Dia kata kat saya, pergi ya. Dia kata saya tak pandai. Tak pandai apa je, bukan kita yang menyembuhkan. Kita tukang baca je, yang menyembuhkan Allah. Saya pun pergi, memberanikan diri pergi. Betul lah. Kita baca, jadi tak jadi itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Baca. Lepas tu surah pada Allah. Alhamdulillah lah lepas tu. Tapi nak sebutnya ayat kursi ni bila kita baca, jangan kita rasa kita besar. Bila kita faham makna dia, kita akan rasa ya Allah, hak ada di bumi ni kerdil lah. Kalau syaitan lah bagi contoh. Syaitan ni ni kecil je. Allah Maha Agung. Bila baca ayat kursi, maknanya kita berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Di situlah kekuatan kita. Bukan kita baca ni kita rasa aku ni hebat boleh baca ayat kursi. Kalau kita rasa kita yang hebat boleh baca ayat kursi, mana kita tak faham lagi lah ayat kursi tu apa. Bila kita nak tidur, kita kata aku baguslah, aku solehlah, aku boleh baca ayat kursi untuk tidur, dapat pahala dah aku ni. Kita tak faham lagi makna tu. Bila kita baca ayat kursi, maknanya kita meletakkan diri kita dalam perlindungan Allah yang Maha Agung. Kita nak tidur, wala yauduhu hifdhuhuma. Ya Allah, langit dan bumi ni di bawah kekuasaanmu, penjagaanmu, maka aku nak duduk di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu syaitan tak boleh nak itu. Kalau setakat kita nak lawan, syaitan senyum ya. Siapa mu nak lawan aku? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan dia nampak mu tak nampak dia. Dia nak tipu kamu 1001 cara. Tapi bila kita yang lemah ni berlindung dengan Allah, dia tak boleh nak ganggu. Di situlah kekuatan kita. Kekuatan kita ni bila kita lemah dan bergantung kepada Allah, maka jadilah kita orang yang diberi kekuatan oleh Allah. Kerana kekuatan tu milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bila baca ayat kursi, kita kena rasa kerdilnya kita dan agungnya Allah. Di saat kita nak berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan, kita baca ayat. Di saat kita nak tidur, kita baca ayat. Di saat kita rasa lemah, kita baca ayat. Kita rasa ada orang baca ruqyah nak sembuhkan dia daripada gangguan syaitan, isteri ada sebagainya, baca ayat. Dan di saat kita baca, kita fahami maknanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Agungnya ayat ni bila kita faham makna. Dia tu Allah. Kalau kita kata arasy tu besar, kursi langit dan bumi ni besar. Kursi lagi besar daripada langit dan bumi. Arasy lagi besar daripada kursi. Dan Allah Maha mengatasi segala makhluknya dari sudut keagungan dan kebesarannya. Dan Allah wa huwal aliyyul azim. Dia Maha tinggi, mengatasi langit dan bumi dan sekalian makhluk.
Allah ni mengatasi langit, bumi, kursi, arasy. Allah maha tinggi daripada sekalian makhluknya. Dan Allah juga maha agungnya daripada sekalian makhluknya. Kerana Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik, pencipta, penguasa sekalian alam, termasuklah kursi dan juga arasy. Arasy ni milik siapa? Milik Allah. Allah yang cipta. Dan Allah maha mengatasi sekalian makhluknya. Wa huwal aliyyul azim. Jadi bila kita faham ni, jangan gantung saja lepas ni ayat kursi kat rumah tu. Balik rumah siapa dia ada ayat kursi kat rumah tu, tengok molek. Hari ni sekat ni makna dia macam ni. Potong situ makna dia macam ni. Lepas tu bila kita faham, kita rasakan keagungan dia, insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din kita sambung pada esok hari insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulakan ayat kursi dengan wa ilahukum. Ada soalan. Minggu lepas ada orang tanya, orang kita ni dia jadi satu kebiasaan. Sebelum baca ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi apakah itu satu sunnah ataupun hanya kebiasaan tempat kita sahaja? Jawapannya, itu adalah kebiasaan tempat kita. Orang susun-susun dalam zikir dia pun letak wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebenarnya dia adalah susunan-susunan zikir, tapi akhir sekali orang kita ni lain jadi lekat tabiat. Belum baca ayat kursi, dia kena baca wa ilahukum dulu. Sebenarnya tidak ada kaitan. Ayat kursi ni tak perlu syarat waktu kita nak baca ayat kursi kena baca wa ilahukum, tak perlu. Dah baca ayat kursi boleh baca dah. Tak perlu baca ayat wa ilahukum. Kerana dia tak ada kaitan dari sudut maknanya. Kalau kita tengok sini, kalau kita kata wa ilahukum ilahu wahid, dan Allah Tuhan kamu Tuhan yang satu, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, makna pada tauhid tu memang dah ada dah dalam ayat kursi, iaitulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi dia tak ada kaitan, bukanlah satu kewajipan untuk waktu kita baca ayat kursi kena baca wa ilahukum. Kita nak baca ayat kursi terus pun boleh. Nampak kita ni kadang-kadang banyak kepada kebiasaan. Sampai-sampai kebiasaan tu lama-lama dia hak salah pun jadi betul, jadi biasa. Contohnya bila orang dah baca apa, waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana waghfir lana, lana tu bila masa dalam Quran panjang? Tak ada. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tapi oleh kerana dia duk baca wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana, duk lana, duk zikir lagu tu, lama-lama jadi kebiasaan macam tu. Jadi sebab tu kita ni kembali kepada asal. Asal kita Quran. Macam ni ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ada juga dalam surah Ali Imran kan? Surah Ali Imran. Kalau orang tak tahu dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, mestilah ta'khudhu sinatun wala naum. Ada kawan saya dia jadi imam dekat kampung solat tarawih. Zaman dulu kan saya cerita budak-budak kita ni, zaman kita hafal Quran tu tak ramai orang hafal Quran. Awal 90-an budak-budak hafal Quran ni tak ramai. Jadi masa kita pergi jadi imam di masjid-masjid tu dekat kampung, jadi orang kampung ni dia tengok budak-budak ni budak kan, jadi lekehlah sikit. Jadi bila budak tu baca lepas waladhdallin amin, baca ayat Ali Imran, alif lam mim
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala, bila baca nazzala tu belakang ni la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Budak ni baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala, belakang ni la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sampai 3 kali. Jadi budak tu kata, kalau aku baca tu lagi memang tak sudah baca ini ni. Jadi dia pun tukar baca ayat kursi, barulah baca itu senyap. Jadi maknanya orang tak tahu dia ayat ni, ayat kursi ni ada apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu ada pada tempat lain daripada ayat kursi. Jadi tu istilah dia kebiasaan. Oleh kerana kita dah biasa lagu tu, kita anggap tu dah ayat kursi. Dan macam tu juga bila kita buat ilah hukum, kita dah biasa, kita rasa dia package ayat kursi, padahal tak termasuk. Ni wallahu taala alam. Sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.